Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa. Akhirnya SPRM tangkap jerung besar lagi. Kalau sebelum ini banyak jerung-jerung telah ditangkap dan kita bersyukur kerana di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, SPRM benar-benar menangkap bukan saja ikan-ikan bilis, tetapi menahan dan menangkap jerung-jerung besar. Sebelum ini banyak kali kita dengar hanya ikan-ikan bilis yang ditangkap, tapi apabila Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang terhadap rasuah secara habis-habisan, terbuktilah apabila saban hari kita mendengar bukan lagi sekadar bilis-bilis, tetapi ikan jerung tetap ditangkap. Orang-orang besar, Tan Sri, Datuk-Datuk, semua disiasat. Itulah yang kita mahukan. Tiada double standard. Hari ini kita digemparkan lagi dengan penahanan penguatkuasa perikanan Perlis oleh SPRM kerana rasuah bulanan. Wow, rasuah pun sudah upgrade. Bukan saja rasuah secara one-off, tetapi ada pula rasuah bulanan. Macam mana bentuk rasuah bulanan itu, saya pun tak tahu. Anda mungkin tahu atau mempunyai maklumatnya. Anda boleh tolong tuliskan dalam ruangan komen di bawah ini. Bagaimana agak-agaknya rasuah bulanan ini? Saya pun tidak pastilah bagaimana cara rasuah bulanan itu. Mungkinlah adalah bayaran setiap bulan, mungkin tak tahulah. Yang pastinya SPRM menjalankan tugas dengan luar biasa. Sila tuliskan komen Anda untuk ucapan tahniah kepada SPRM. Seorang anggota penguatkuasa Jabatan Perikanan Negeri Perlis direman 4 hari bagi siasatan terhadap dakwaan meminta dan menerima rasuah bulanan daripada syarikat bot penangkapan ikan di negeri ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nur Syaida Abdul Rahim selepas suspek yang bertugas sebagai pembantu laut grade A19 itu dibawa ke mahkamah itu sekitar jam 8.45 pagi ini. Sumber berkata penahanan suspek berusia 44 tahun itu dilakukan hasil maklumat dan risikan SPRM Negeri Perlis terhadap kegiatannya. Suspek dipercayai meminta rasuah antara RM500 hingga RM800 setiap bulan antara Januari hingga Disember tahun 2022 daripada seorang pengusaha sebuah syarikat bot penangkapan ikan sebagai dorongan supaya pihak Jabatan Perikanan Negeri itu tidak mengambil tindakan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh 5 bot penangkapan ikan milik syarikat itu. Suspek dipercayai membocorkan maklumat mengenai operasi penguatkuasaan yang dilakukan oleh jabatannya serta agensi penguatkuasaan lain di sekitar perairan Perlis. Katanya wang rasuah yang diminta itu kemudian akan dimasukkan ke dalam akaun bank orang tengah yang dipercayai akaun pribadi milik suspek. Suspek sudah berkhidmat dengan jabatan berkenaan lebih 10 tahun dan sudah berkahwin. Kita percaya wang rasuah yang diminta oleh suspek sepanjang tempoh itu pula hanya mencicil sebanyak RM4.800 sahaja katanya. Semalam, suspek ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perlis di Kangar sekitar jam 2 petang selepas diminta hadir untuk diambil keterangannya. Sumber berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Sementara itu, pengarah SPRM Perlis Muhammad Nur Adha Abdul Ghani mengesahkan penahanan suspek terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Timbul satu persoalan besar. Adakah Perikatan Nasional akan pecah? Adakah parti gerakan akan keluar daripada Perikatan Nasional? Atau adakah parti bersatu yang akan merajuk lalu tidak akan buat apa-apa lagi dalam Perikatan Nasional? Ini apabila ada satu laporan mengatakan PRK Kuala Kubu Baharu gerakan dan bersatu berebut kerusi. Adakah kali ini benar-benar terjadi? Mereka akan bertanding sesama sendiri.
Kalaulah berlaku pertandingan sesama sendiri, ini memang huru-hara. Ini memang satu perkara luar biasa. Bersatu dan gerakan dilihat bersaing mewakili Perikatan Nasional pada PRK Kuala Kubu Baharu dengan melobi untuk meletakkan calon Melayu mengambil kesempatan majoriti pengundinya daripada komuniti itu. Menurut sumber Perikatan Nasional, gerakan mahu meletakkan pemimpin wanita Munira Abu Bakar, bekas calon komponen itu di Dun, Bukit Lanjan pada PRN Selangor, Ogos lalu. Beliau tewas dengan majoriti 41.227 undi kepada calon Pakatan Harapan Pua Pei Ling. Pada PRN lalu, calon gerakan mewakili Perikatan Nasional iaitu Henry Teo tewas kepada Lee Ki Hyong kepada DAP dengan 4.119 undi di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu. Lee yang mewakili PH di kawasan itu sejak 2013 meninggal dunia 21 Mac lalu akibat barah. Dalam pada itu, sumber berkenaan turut memberitahu Bersatu pula mencadangkan pemangku Ketua Hulu Selangor Khairul Azhari Saud yang juga anak jati tempatan untuk membawa cabaran Perikatan Nasional pada PRK 11 Mei ini. Sumber memaklumkan PAS yang menguasai Parlimen Hulu Selangor dan Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Bernam tidak mencadangkan ahlinya menjadi calon, sebaliknya hanya mahu membantu kemenangan Perikatan Nasional PN. Ini amalan biasa di mana setiap parti komponen cadangkan calon untuk dipertimbangkan pucuk pimpinan. Dua, ini boleh dikatakan pilihan utama Munira dan Khairul Azhari kata. Banyak faktor akan dipertimbangkan pimpinan sebelum buat keputusan, termasuk sentimen penduduk yang mahu orang dari kawasan itu selain pecahan pengundi mengikut kaum, katanya kepada FMT, sambil memaklumkan pengumuman calon hanya akan dibuat beberapa hari sebelum penamaan pada 27 April. Seramai 40.226 orang layak mengundi pada PRK itu dengan pecahan 50% pengundi Melayu, Cina 30% dan India 18%. Timbul juga spekulasi demografi pengundi itu bakal mempengaruhi keputusan Pakatan Harapan memilih calon Melayu mempertahankan kerusi berkenan berbanding meletakkan calon Cina sejak PRU 13. Sementara itu, Munira ketika dihubungi FMT mengesahkan beliau akan mendengar namanya dicalonkan parti bagi PRK berkenan, namun menegaskan perbincangan lanjut sedang berjalan antara pimpinan utama Perikatan Nasional. Kata beliau, betul saya ada dicalonkan di peringkat parti sebagai PN maupun calon Melayu. Namun saya difahamkan perbincangan masih berterusan dan belum ada keputusan lagi. Bagaimanapun beliau yang mengundi di Dewan Undangan Negeri Bukit Lanjan tidak mahu menaruh harapan tinggi dan akur jika pimpinan pusat meletakkan tanggungjawab itu kepadanya. Apa saja Allah aturkan, saya ambil tanggungjawab itu sekiranya ia diberikan kepada saya, katanya. Khairul Azhari yang juga anak jati Hulu Selangor dan kini menetap di Bukit Beruntung bagaimanapun enggan mengulas lanjut dan meminta menunggu pengumuman rasmi daripada pucuk pimpinan. Tak pasti lagi sebab saya bukan dalam jawatan kuasa yang boleh tentukan siapa calon. Kita tunggu yang rasmi nanti, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat di media sosial hari ini ialah apabila ada lambakan beras yang telah dibuang dan kelihatan amat mendukacitakan. Sehingga kan salah seorang menteri yaitu Mat Sabu telah pun membuat satu arahan supaya dicari orang yang bertanggung jawab membuang beras tersebut. Akhirnya seorang bekas ahli parlimen tampil mengaku bahawa beras yang ditularkan itu yang kelihatan banyak bertaburan ini seperti dalam gambar ini adalah milik beliau.
Bekas ahli parlimen itu telah pun tampil memohon maaf terpaksa buang beras barangan dapur. Apa sebab beliau buang beras yang banyak ini dan apa sebab dia buang barangan dapur ini? Ini menjadi persoalan besar dan ini menjadi satu tanda tanya yang besar. Ada juga pertanyaan, adakah menyorok beras, kata mereka. Bekas ahli parlimen Kuala Krau, Ismail Mohamed Said mengakui barangan keperluan asas yang dibuang di tapak pelupusan sampah haram di Temerloh adalah dari gudang simpanan dikendalikan pihaknya. Wow, ada gudang simpanan dikendalikan oleh pihaknya. Dan yang lebih mengejutkan kita ialah dibuang pula di tapak pelupusan sampah haram. Dah tahu itu tapak pelupusan sampah haram, dibuang juga pula di sana. Dan yang lebih mengejutkan ialah adalah dari gudang simpanan. Banyak juga beras ini, untuk apa sebenarnya? Dia berkata barangan terbabit sudah mengalami kerosakan dan tidak selamat untuk diagihkan kepada penduduk sekitar. Ismail dalam satu kenyataan turut memohon maaf atas kejadian itu. Saya mengambil tanggung jawab penuh terhadap isu pelupusan barangan yang berlaku ini, katanya. Beras dan barangan dapur ini merupakan stok simpanan yang sentiasa disediakan bagi memenuhi permintaan orang ramai ketika saya menjadi ahli parlimen Kuala Krau. Semua barangan ini menggunakan peruntukan peribadi, tidak membabitkan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Pahang, katanya. Sejak semalam, tular beberapa keping gambar menunjukkan beras dan pelbagai barangan keperluan harian dibuang di tapak pelupusan sampah. Tapak pelupusan sampah itu terletak di laluan pintasan Rumpun Makmur, Kampung Gunung Senyum, dekat Kuala Krau, Temerloh. Ismail turut menjelaskan punca barangan terbabit dilupuskan adalah disebabkan penemuan bangkai tikus dan beras dicemari bubuk atau kutu beras. Pada 5 April lalu, saya menerima aduan daripada jiran mengenai bau busuk dari gudang simpanan barangan tersebut. Hasil siasatan di stor simpanan menemui beberapa ekor bangkai tikus dan beras serta barangan dapur ini dicemari bubuk atau kutu beras dan tidak sesuai untuk diagihkan kepada orang ramai. Sebahagian daripada beras ini sudah diserahkan kepada penternak ayam dan itik di kawasan sekitar, manakala sebahagian lagi dilupuskan, jelasnya. Menjadi persoalan netizen ialah kenapa tidak dibagi semua beras itu kepada penternak ayam dan itik, kata mereka. Kenapa pula dibuang begitu saja? Pembaziran yang melampau, kata mereka. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam kenyataannya telah mengambil langkah segera dengan menjalankan siasatan melalui kawal selia padi dan beras cawangan Temerloh di lapangan. Turut hadir di lokasi adalah pihak Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Berdasarkan penemuan awal, pihak PPB Cawangan Temerloh mendapati bahawa beras-beras tersebut telah rosak dan tidak sesuai serta tidak selamat untuk dimakan. Oleh itu, KPKM menasihatkan semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai isu ini, memandangkan perkara ini masih dalam siasatan di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras, tegasnya. Terdahulu, SW Corp Pahang memaklumkan sudah memulakan siasatan berkenaan isu tersebut. Pengarahnya, Sahrudin Hamid, berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 71 dalam Kurungan 1 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Dia turut mengesahkan tapak pelupusan sampah haram itu sudah beroperasi sejak 2014 di atas tanah milik Felda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya bakal mengumumkan berita paling gembira di seluruh Malaysia. Di saat Anwar Ibrahim ditekan di kiri, di kanan, di atas, di belakang, semua ditekan habis-habisan. Anwar Ibrahim mempunyai pelbagai serangan demi serangan,
khususnya yang terbaru berkaitan dengan tuntutan tahanan Najib. Pada masa yang sama, Anwar Ibrahim tidak lupa tugasan beliau sebagai Perdana Menteri dan khususnya sebagai Menteri Keuangan. Berita tentang kenaikan gaji penjawat awam inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Para penjawat awam mengharapkan dibela oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana kita tahu Perdana Menteri yang ada sekarang iaitu Anwar Ibrahim adalah seorang yang amat lantang dalam membela khususnya para penjawat awam. Beliau mahu supaya penjawat awam menikmati keistimewaan kerana beliau tahu negara ini menjadi negara yang hebat bukan saja kerana politiknya, pentadbirannya, bahkan oleh para pelaksana iaitu penjawat awam. Selain daripada itu, Anwar Ibrahim juga telah sedar selama ini gaji para penjawat awam adalah tidak berbaloi ataupun tidak sesuai dengan gerak kerja ataupun beban kerja yang dialami oleh para penjawat awam. Selain itu, Anwar Ibrahim juga tahu bahawa gaji penjawat awam sudah terlalu lama tidak disemak. Oleh sebab itulah, Anwar Ibrahim bakal umum kenaikan gaji penjawat awam pada 1 Mei ini. Wah, ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata khususnya para penjawat awam. 1 Mei adalah hari pekerja. Jadi, adakah pada waktu itu benar Anwar Ibrahim akan umumkan kenaikan gaji penjawat awam? Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan struktur gaji baru penjawat awam pada Perhimpunan Hari Pekerja yang disambut pada 1 Mei. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam JIKSPA yang dipengerusikannya hari ini hampir memuktamadkan tambah baik struktur gaji itu. Menurutnya, perkara itu seterusnya akan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. InsyaAllah cadangan penambahbaikan termasuk usaha meningkatkan kadar pendapatan bersih penjawat awam akan saya umumkan pada hari pekerja nanti, kata Anwar. Semoga usaha ini menjadi motivasi buat penjawat awam untuk meningkatkan produktiviti dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, katanya di Facebook. Menurut Anwar, komitmen kerajaan untuk menyelesaikan usaha menambah baik struktur gaji penjawat awam yang dilaksanakan menerusi kajian SSPA itu dibuat di sebalik ekonomi negara yang mencabar, kesan ketidaktentuan geopolitik dunia. Kerajaan mengambil pendirian dan tanggungjawab ini mengambil kira tekanan kos sara hidup bagi penjawat awam terutamanya yang berpendapatan rendah, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, ayuhlah kita semua menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau tidak pernah membiarkan para penjawat awam dan beliau benar-benar memperjuangkan anda semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kejutan paling besar apabila PAS mengiktiraf Anwar Ibrahim. Ini apabila pemimpin PAS tak sangka Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim berani keluar dari zon play safe ataupun bermain secara selamat. Seorang pemimpin PAS mengakui Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersuara lantang dalam membela saudara se-Islam di Palestin. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata, suara lantang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah tentu memberi kesan jauh berbeza berbanding kedudukannya sebelum ini yang hanya pemimpin sebuah organisasi sivil dan pemimpin sebuah parti politik. Saya sendiri tidak menyangka Datuk Seri Anwar Ibrahim berani keluar dari zon play safe setelah beliau melihat kekejaman terhadap rakyat Palestin semakin memuncak. Reaksi kuasa besar terhadap Malaysia kesan daripada suara lantang Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti boleh dijangka, bahkan sudah pun dirasai kini, katanya dalam satu kenyataan.
Secara jujur, Zuhdi berkata, beliau melihat situasi hari ini sangat memerlukan kesemua pemimpin umat Islam di Malaysia untuk duduk semeja dan berdiri sepentas. Tindakan itu jelasnya bukan hanya untuk memperkukuhkan solidariti membela saudara se-Islam di Palestin. Malah ujarnya bersama-sama menongkah cabaran getir yang bakal dihadapi oleh Malaysia disebabkan solidariti tersebut. Jangan jadikan cabaran getir itu sebagai air keruh yang diteguk. Sebaliknya, jadikan ia sebagai kiambang untuk ditaut. Sekiranya semasa zaman Perdana Menteri ke-4 dan Perdana Menteri ke-6 boleh berlaku, mengapa pada zaman Perdana Menteri ke-10 tidak boleh, tambah Zuhdi lagi? Saudara-saudara sekalian, ini satu kenyataan yang agak luar biasa daripada pemimpin PAS. Bayangkan kalau sebelum ini ada saja yang mereka cerca, ada saja yang dicerca kepada Anwar Ibrahim, tetapi kali ini dilihat bahawa Anwar Ibrahim berani keluar daripada zon play safe. Bahkan pemimpin PAS ini mengaku beliau tidak menyangka bahawa Anwar Ibrahim bersuara lantang dalam membela saudara se-Islam di Palestin. Yang menyatakan ini adalah orang yang hebat, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki. Beliau kata suara lantang Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah tentu memberi kesan jauh berbeza berbanding kedudukannya sebelum ini yang hanya pemimpin sebuah organisasi sivil dan pemimpin sebuah parti politik. Jauh kelihatan sekarang betapa hebatnya Anwar Ibrahim sehingga tidak disangka bahawa Anwar Ibrahim berani keluar dari zon play safe setelah beliau melihat kekejaman terhadap rakyat Palestin semakin memuncak. Saudara-saudara sekalian, belum sampai pun 2 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, suaranya mula didengar oleh seluruh dunia, terutamanya melibatkan konflik Palestin. Dengan mempunyai kapasiti sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menggunakan seluruh kapasiti itu untuk berjuang bagi sesama saudara Islam di Palestin menurut ahli jawatan kuasa PAS Pusat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.